Okey, Assalamualaikum dan selamat malam untuk semua. Kembali bertemu dalam hamparan kata. Kita mulakan dengan pantun boleh ya. Bunga kembang dalam helaian, bagai intan kelopak permata. Telah lama dalam impian untuk sihat sentiasa dalam usia. Okey, kita santai malam ini dan malam ini saya bersama dengan Afiat Sinergi nak berkongsi tentang anak-anak yang cerewet untuk makan. Sebab kita sedari bahawa penting pada waktu anak-anak kecil ni untuk tumbuh besaran, untuk menjadi sihat, cergas. Sebab kalau tanpa nutrisi yang mantap, tanpa nutrisi yang sesuai, kita bimbang ada yang malnutrisi, yang tidak dapat untuk membesar dengan baik. Sebab bila mereka makan dengan baik dan teliti ni akan membentuk peribadi, akan membentuk kesihatan, membentuk akal fikiran dan kecergasan dalam bilik kuliah. Terutama kita tentu untuk ibu-ibu, bapa-bapa ataupun adik-adik yang nak berjuang masuk ke sekolah balik pada Mac nanti tak lama lagi. Macam anak saya sendiri pun ada yang kainnya dah pun singkat, baju dah pun sendat, kasut yang tak lagi buat. Inilah masa terbaik untuk kita berjuang. Ibu bapa ni bila jadi ibu bapa sentiasa berjuang dari segi tenaga, akal fikiran, idea, kreativiti, dari segi wang dan juga berjuang dari segi nutrisi untuk bagaimana untuk jadikan anak kita sihat, berilmu. Sebab dah lama kan, mungkin kita pun dah ingat-ingat lupa jalan ke sekolah. Saya harap tidaklah begitu. Mungkin nak susun balik jadual, kalau dulu ke anak ada yang mungkin bangun lambat ataupun kita boleh santai-santai ya. Tapi kali ini anak harus dibangunkan seawal pagi, ubah jadual tidur sebab nak bangun pagi ke sekolah dan sebagainya ya. Okey, bermulalah siri baru bulan depan dan bila sebab yang sekolah rendahnya bulan Mac, jadi itu yang susah sikit lah. Bila dah masuk semenengah ni mereka dah pandai berdikari semua ya. Okey, seputar anak cerewet makan ni, baru ni saya dengar perbualan bapak-bapak di meja makan. Katanya zaman dulu orang tua-tua yang terutama yang ada had dari segi ekonomi, belum mampu, yang agak miskin, mereka bagi je anak makan apa. Kalau anak ada ubi kayu lah. Kalau keladi ke, keledek ke, ataupun kalau ada buah apa-apa ke, nasi ke, ikan kering ke, kan. Dan masa tu kan kita susah, mungkin zaman ketika selepas mereka. Jadi anak-anak pun tak ada pilihan, apa yang dijamu, itulah yang diberi makan. Terutama anak-anak yang keluarga yang kurang berkemampuan, mungkin telur ataupun bawang goreng dengan nasi saja sebab tidak ada pilihan, sebab tak ada dari segi kewangan. Jadi itulah yang dimakan, apa yang ibu bapa jamu yang itulah yang akan mereka gunakan ya. Tapi di zaman yang moden, ibu bapa taraf yang lebih baik. Kita pun teknologi berkembang, facilities banyak. Kalau dulu tak ada internet, tak boleh order online kan. Kita sekarang ni mungkin kecemasan, ada Grab, ada Foodpanda, semua-semua sekali. Senang, ramai yang jual secara online. Ada yang menghantar pula hanya tunggu dalam rumah saja. Kalau zaman dulu memang tak ada. Kalau elektrik pun tak ada, teknologi apatah lagi kan. Jadi hanya itu saja yang ada. Kalau lapar tengah malam, terpaksalah ibu bapa zaman dulu pasangkan berita, kemudian masaklah apa yang ada, ikan goreng ke apa. Okay, itu zaman dulu. Anak-anak tiada pilihan melainkan hanya makan apa yang disuap. Tetapi kita diberi dengan banyak kemudahan teknologi di sekeliling kita, dan juga anak-anak kan, sebab mungkin ibu bapa dulu ibu bapa tak ramai kerja, mungkin bapa je yang kerja, ibu-ibu banyak jadi suri rumah. Tapi sekarang ni ibu bapa pun bekerja, jadi sibuk lah semuanya sekali. Jadi macam mana tanpa mengabaikan nutrisi anak-anak, sebab kita tak mahulah nanti mereka membesar dalam keadaan yang kurang zat, ya, gizi tak seimbang. Okey, yang paling utama sekali ialah memastikan anak-anak itu tidak ada makanan yang allergic lah. Kalau kita sumbat sekalipun tapi mereka tak mampu terima. Okay, saya bercakap berdasarkan pengalaman sebagai seorang bapa dan juga pemantauan pembacaan temu bual dengan pelbagai pakar dalam program, bukan sebagai atas kapasiti pakar apa, cuma nak berkongsi pengalaman ya. Okay, sambil-sambil itu saya juga nak kongsikan tadi saya sarapan dengan Dasto Granola dari Afiat Sinergi. Yang ni anak saya pun suka, tapi dalam ni dia ada banyak hijau, kemudian ada warna merah, warna asli lah, sebab ada almond, yogurt, crispy, moringa semua tu. Jadi dia pilih yang warna-warni je. Budak ni tertarik dengan warna. Kalau hijau dia ingat mesti daun, mesti sayur. Mungkin ramai anak-anak yang tak suka kan. Dan bila ada di situ yang
macam badam yang dicampur dengan mineral yang lain tu, jadinya lebih sihat dan rasanya pun walaupun natural tapi ada rasa yang sedap. Kalau kita cicah dengan susu ke, dia rasa sedap. Jadi budak-budak sekalipun, yang paling utama ibu bapa harus utamakan diet yang seimbang. Kadang-kadang tak boleh lah bila kita seimbang ni, maksudnya bukanlah tak semestinya yang mahal. Kita ada telur pun dikira yang seimbang ni sebab lengkap keperluan dia. Telur, sayur kalau tu berkemampuan beli yang import ke, tapi sekarang ni tak payahlah sekira, kalau dapat sawi pun dah kira bagus, bayam pun dah kira okey. Okey, yang seimbang tu amat penting, ayam ke, daging ke dan semuanya. Selain itu juga biasakan, tradisikan anak-anak untuk amalkan air putih. Okey, air putih ni sangat penting. Kalau kita baca Google sekalipun, manfaatnya cukup banyak. Tapi tak sama dengan macam kita, jangan pula ibu bapa bagi 8 gelas air kepada anak ya. Ikut umur, kita banyak ruang pembacaan dia, kita boleh tengok website pakar-pakar. Air putih ni biar jadi benda yang penting. Lepas kita makan sikit air putih, ataupun biasakan air putih ni sebagai penghilang dahaga. Sekarang ni, kalau sekarang ni berada di utara sebenarnya, cuaca memang panas. Kalau kita terdedah sikit pun, boleh tahan. Kulit saya pun sekarang ni nampak macam dah terbakar. Nanti saya kongsikan kemudian. Bila panas, kemudian saya pula bekerja di tengah Rembang, jadi kadang naik jawat. Tapi saya ada buat satu petua, saya kongsikan mungkin nanti next week, apa makanan yang kalau direndamkan nanti membantu untuk hilangkan jerawat. Okey, kembali pada topik anak-anak ni, yang mana air putih ni sangat signifikan. Ia membantu banyak perkara, walaupun tidak ada rasa, tak ada kalori, tapi ada fungsinya kepada badan, termasuklah kepada anak-anak. Okey, yang kedua, setelah kita pastikan diet itu seimbang, yang kedua, tidak boleh menggunakan kemarahan dalam mereka ni tak mahu kan. Kadang budak ni dia tak ada mood, dia tak lalu, jadi tak boleh menggunakan kekerasan macam paksa sumbat ke mulut dia pun. Sebab ingat dia walaupun 2-3 tahun tapi mereka adalah manusia yang beremosi dan ada perasaan. Jadi tak boleh sumbat, tak boleh kita paksa, tak boleh menghadap rasi yang keadaan kebencian. Kau makanlah, makan ni, tidak makan nanti. Tak boleh sebab kita memberi makan dengan cinta. Ingat tak saya selalu kongsikan kata Rumi, dalam hidup yang sesingkat tarikan nafas ini, jangan tanam apa pun kecuali cinta. Okey, jadi makan dengan cinta. Sebab ibu bapa yang menyuap nasi ni, ibu terutamanya, bila masuk masak dengan cinta, ada barakah yang masuk ke dalam perut tu. Kalau masak dengan kebencian kan, hajar anak dia bagi aman ke, jadi tidak membawa berkah. Kadang makanan tu simple tapi bukan barakah ibu lah yang menyebabkan ia lazat dan anak tu menjadi tenang, cemerlang. Sebagai Muslim kita percaya tentang hikmah barakah tu. Okey, lepas dah settle bab makanan yang seimbang, jadi tak bolehlah kita bagi anak yang terlalu lebih kalori sampai mereka ni nanti berdepan dengan obesiti, kegemukan, kerana yang tak baik ya. Jadi itulah dia. Mungkin kalau ada 3 orang anak contohnya, kena tahu setiap anak ni ada dia punya karakter, personality, kegemaran dan corak pemakanan. Ada yang memang pagi kurang makan, ataupun pagi-pagi pun dah nak nasi, ataupun memang makannya lewat sikit pukul 10-11. Tapi kalau yang dah biasa yang susu tu, anda kena tahulah pattern apa yang sesuai. Okey. Mungkin pada had tertentu kena kurangkan susu, sebab kadang dia kenyang dengan susu saja tanpa ada sokongan daripada bahan-bahan lain ya, seperti ayam, daging ataupun seafood yang sesuai mengikut cita rasa yang anda berlakukan, ataupun mi yang sesuai lah. Maksud saya mi bukan yang ada banyak asid yang merosakkan sistem, tetapi mungkin mi yang organik yang sesuai dengan anak-anak. Ataupun juga kita kena, yang pertama bila makan ni tak boleh keadaan yang nangis. Bila kita menangis, kita pun kalau menangis makan, dia akan mengurangkan kelazatannya. Biar anak tenang, kita babak disebutkan anak je, kesabaran is part of our life. Sabarlah sahabat untuk membesarkan anak ya. Okey, jadi tak boleh dia tantrum, kita pun tantrum juga, itu tak akan menjadi. Kemudian kita tadi saya kongsikan tentang air masak contohnya ni. Ini memang sahabat sejati anak. Kita tak nak pun bagi biasakan sudukan air masak tu untuk mereka.
supaya air ni sangat-sangat penting. Sejak dari janin sampailah ke akhir hayat, air putih ni begitu penting dan banyak manfaatnya. Okey, lagi satu, saya gunakan konsep bermain dengan makanan. Bukanlah maksudnya kita campak balik makanan, tetapi libatkan mereka. Walaupun mereka ni kata, hari ni daddy ataupun mama nak buat cucur. Jadi mereka ni walaupun mereka ni tak boleh gaul ke, cuba minta pelibatan mereka kalau waktu yang sesuai. Adik tolong ambil tu. Jadi bila mereka ni terlibat, involve sama-sama, dia akan rasa dihargai dan juga dia rasa dia ada committed dan komitmen dalam menghasilkan makanan tu. Hari ni kita nak buat ayam goreng, boleh tak adik tolong pegang tu, tolong ambil sudu ni, tolong ambil garam tu. Bila dia involve, dia akan mewujudkan kasih sayang, kebersamaan, jalinan yang terbaik, dan dia rasa makanan tu dia yang punya dan dia ada part ataupun hak dalam makanan tu. Jadi involve mereka sekali, walaupun mereka ni tak memberi sumbangan pun, tak ada impak pun, tapi hanya mahukan pelibatan dan jiwa mereka dalam makanan tu. Kita buat nasi goreng tak? Adik tolong jap, adik tolong ambil bekas beras, adik tolong ambil garam. Mereka ni ada terlibat. Adik suka telur yang mana, tolong ambil jap telur kat situ. Nanti bagi jadi basuh dulu ya. Maksudnya ada involvement. Saja libatkan mereka. Okay, yang selepas kita libatkan mereka, bermain. Okay, maksudnya daripada adak tu boleh makan sendiri sampailah kepada dia, bermula pada dia tak boleh makan, boleh kita suapkan sehingga tahap mereka ni boleh makan sendirilah, maksud saya. Okay, sambil kalau kita tengok orang Melayu ada kesopanannya, makan kena duduk bersila ataupun satu tempat, tak boleh kejap hari ibu kejar ke. Kalau itu yang ada masa-masa ke memang kena kejar, tapi ada waktunya diajar untuk berakhlak depan makanan. Bukanlah sambil mereka ni jadi bos, sila panggung kita suap, tidak. Tetapi berhenti sekejap dan mewujudkan suasana makan tu. Okay, mungkin nikmat ibu suap ni lebih baik, jadi ibu suapkan. Ataupun kalau memang terpaksa juga ada kecemasan, mungkin ada program-program yang baik yang dapat mereka tonton ataupun ajak sembang. Kemudian bermain dengan makanan ni maksudnya create suasana yang, mencipta suasana yang membahagiakan. Okey, sambil gelak ketawa ke, ataupun tengok cucu ni boleh macam ni pula, kita buat bentuk-bentuk yang unik ke, ataupun di nasi tu letakkan sayur tetapi dalam bentuk pokok ke. Maksudnya nanti dia akan ketawa tengok bentuk tu macam mana. Jadi ada warna-warni. Okey. Kemudian pelbagaikan makanan. Okay, mungkin sarapannya lain, snack lain, lunch lain, mungkin dinner lain, suppernya lain. Mungkin diakhiri dengan susu, kemudian kumur-kumur, ataupun ada harinya dengan mi, kemudian ada pisang, ataupun apple, ataupun orange. Sekarang ni kita tengok zaman dulu orang ingat makan orange, minum orange ni hanya untuk orang kaya kan, tapi sekarang ni banyak yang dah berharga yang berpatutan, ikut kategori juga. Ataupun nak ajar hari ni nak try kiwi tak? Ataupun tak boleh masuk kiwi, papaya. Jadi kalau boleh saya tengok macam banyak bahan yang saya baca supaya kita ni mempelbagaikan warna makanan. Kalau ungu, keledek, orange kan warna orange ataupun lobak, merah ni dengan tembikai, hijau dengan kiwi, ataupun ada yang coklat. Jadi kena pelbagaikan sebab mereka ni mungkin tak dapat terima bijan hitam ke apa semua. Jadi cuba yang warna-warna yang biasa dulu ya. Kuning, merah dan sebagainya. Okey, seperti juga dengan orang dewasa yang ada cheat day, mungkin hari Isnin sampai Jumaat dia makan dia, tapi Sabtu Ahad dia mungkin disiplin. Kita Habib Afiat Shop, pelbagaikan warna makanan. Saya perolehi ilmu ni daripada sahabat Tionghoa orang Cina. Dia yang ajar. Dia kata ayah dia umur 80 duk tai chi lagi, mak dia pun sama, masih lagi bergerak. Selain senaman, katanya mereka menjaga kepelbagaian warna dalam makanan. Okay, contohnya tadi saya sebutkan, kita mungkin dapat ulang gaji, warna apa yang ungu. Mungkin hari ni kubis hijau, esok mungkin kubis yang ungu. Ataupun hari ni lobak putih dalam keadaan yang kuantiti yang sepatutnya lah. Okay, esok lobak merah ataupun lobak yang warna ungu tu. Okay, ungu, kuning, hijau,
hitam tu mungkin bijan ataupun apa. Sebab kalau kita nak masak arang pun boleh, tapi kena ada teknik lah ya. Okey, pelbagaikan warna makanan. Ini saya dapat daripada sahabat rakan-rakan berbangsa Tionghoa. Okey, mungkin kalau dulu hari yang ini mungkin nasi, yang berikutnya mungkin bubur ataupun kita biskut, dan juga ada hari, tadi ada hari cheat day, ada juga hari untuk reward bagi makanan kegemaran yang berkhasiat. Banyak jenama kita ada kan. Okey, saya suka kalau anak saya makan bunyi macam rangup ya. Rangupnya macam, contoh macam granola ni lah. Sebab bila yang ni direndam, dia ada macam yang penting bukan yang tu lah. Macam contohnya Kayla Amara, granola rich sesuai untuk anak-anak yang akan hadapi SPM nanti. Okey, saya cuba baca sekejap. Antara namanya oat. Ya, oat berkhasiat. Kalau kita yang dewasa ni pun, oat ni juga bagus untuk rendahkan kolesterol. Badam ni dipanggil sebagai power food, super power food sebab macam khasiat dia. Sebab dia serat, boleh merangkap sebagai susu. Biji labu, tadi pun saya kongsikan tentang labu. Ada yang kongsikan kurma Safawi. Terima kasih Puan Haslinda. Okey, mangga kering. Memang sedap. Kalau di Thailand ni memang banyak mangga kering. Tapi dalam ni semua ada sebab dia dah, saya rasa 12 in 1. Kismis, bukan kismis. Kismis, okey. Kita ada kismis ni memang semua kita tahu untuk bagus untuk ingatan kalau kita belajar sekalipun. Sirap daripada pokok nipah, itu saya rasa memang terbaik. Kita nak elakkan gula putih yang diproses, gunakan gula semula jadi. Kemudian isi kelapa kering, kemudian gula perang, minyak dan garam. Okay, paling penting granola rich, rendah gula dan tinggi fiber. Untuk anak-anak yang mungkin aktif kena kurangkan gula tapi banyakkan fiber, senang untuk mereka buang air nanti. Okay, itu sebab sikit tentang granola. Saya rasa ramai sahabat-sahabat daripada Afiat yang akan membantu anda kalau anda ingin membelinya. Gabungan bahan pun sangat bagus, kata Puan Rosita. Dan juga kadang-kadang ada hari yang kita mungkin mereka ni tak makan lah, tapi kita wujudkan segmen adik-adik ataupun kita bagi anak-anak, panggillah nama dia sekalipun, katakan Yayang, hari ni kita nak tengok ni. Kadang dia tak makan hari tu tapi mungkin makan minggu depan. Just nak introduction lah, kita buka sikit. Yang suka warna apa, warna merah ke biru ke, ini dia akan cuba sikit. Kalau tak lalu makan, kita mixkan. Okay, sebenarnya saya buat yang ni bila dah lembut, kita masukkan, nak buat roti ke apa, yang penting bahannya daripada bahan-bahan semua jadi yang kita dah jadikan sebagai cucur. Jajan ni banyak yang pelik-pelik lah ya, takut merosakkan buah pinggang. Jadi kita pun mungkin daripada bahan-bahan yang berkualiti, kita buat masuk ke dalam makanan favourite mereka. Contohnya macam cucur, tapi cucur ni kita dah mixkan tepung tu sekali dengan bahan-bahan berkualiti daripada granola. Jadi mereka ni tak perasan tapi bersama ibu apa dapat memberi khasiat di sebaliknya. Okey, ataupun buat senda gurau. Ketika anak kita 4 tahun, kita kata dia minta, dia nak minta aiskrim. Okey, ini dia aiskrim jantung pisang. Dia pun macam tak nak. Jadi gurau senda, okey. Kita Amar Saidin. Anak-anak saya berebut makan. Bila jemaah tu dia punya nikmat lain. Kita gurau-gurau senda lagi. Okey. Dan juga okey, mungkin ramai yang tak nampak, saya ingat saya buka lah ya. Okey. Kita nak mempelagaikan warna. Okey, ni. Yang paling penting warna utama dia hijau, green. Okey, nampak ya. Okey, dia ada macam ni bulatan ni. Yang ni macam purple. Yang hijau mungkin kita takut sayur kan. Yang ni kita boleh buat, masukkan sekali dalam ramuan buat cucur. Kita buat cucur roti ke, tapi dah dia sepertikan, dia akan lembut. Kemudian kita gaulkan sekali. Kemudian kalau mungkin masukkan pewarna yang sesuai. Kita mahu afdal anak-anak lebih seronok makan kalau ibu bapa dia makan bersama-sama. Okey, makan tu, okey, no handphone, no nothing, no TV. Kita gurau senda. Kadang-kadang kita, adik nak warna apa? Kita merah tapi kita cuba bagi cili. Nak cili? Dia kata, tak nak. Nanti kita usik-usik lah. Sambil usik tu, cuba yang ni.
Kalau yang ni, kita bagi dia reward. Reward dia mungkin dapat esok dia bagi apa-apa, Ultraman ke apa ke. Tak, Ultraman suka ni tau. Jadi Doraemon pun suka yang ni. Dia pun cuba-cubalah biar dia rasa dulu. Mungkin first day tak suka, tapi mungkin dia akan suka pada hari yang ke-21 ke. Okay, daripada Nurul Indah, saya blend granola buat serbuk, buat perasa tambahan dalam cucu, memang sedap. Okay, jadi hijau mungkin mereka takut sayur, tetapi kita maaf. Okay. Dan juga kita selang-selikan ataupun 2 jam yang pertama, waktu pagi je mesti air lepas gosok gigi, air putih dulu. Kemudian petang kena rajin lah untuk check. Yang ni kadang saya buat gaul dengan benda yang suka coklat ke. Jadi kadang-kadang tak dapat, dia orang tak makan benda ni, tapi bila kita dah hancurkan dengan air panas, dia jadi macam larutan sebati dalam air coklat yang mereka suka tu. Okay. Yang penting kita nak pelbagaikan lah khasiat mereka. Nora Zainul, Daso Granola Rich sesuai untuk anak-anak dan orang dewasa. Memang sedap, ya. Tadi kita yang tak nampak, dia punya bahan tu. Okay, ada hijau semua tu. Jadi colourful lah. Kerana kita tak sempat dah prepare semua. Okay, jadi mungkin mereka tak suka, tapi kita boleh mula sikit-sikit. Buat granola, kemudian letakkan strawberry ke, pisang yang warna-warni, yang colourful, yang cantik. Mesti mereka suka. Jadi cabaran kita kena bersabar. Kalau tak sabar, akan dapat apa yang diminta. Ataupun kita buat macam ni. Contoh. Makanan yang berkhasiat. Mungkin tak nampak sebab lighting ni. Okay, jadi colourful lah. Colourful, yang menarik, yang membangkitkan selera mereka untuk makan. Okay, mungkin tak clear lah sebab pencahayaan punya faktor kan. Okay, jadi cabaran untuk bagi-bakan dengan sulaman kasih sayang. Sebab bila nampak anak membesar sihat, bila kita bagi makan air putih yang cukup pada usia yang tertentu, dan juga kita jaga keseimbangan, nanti memang akan nampak kulit anak akan glowing, naturally glowing lah. Kadang-kadang memang dah bersih suci, tapi bila makanannya seimbang, pada sinaran mata dia, pada kulit dia akan nampak sihat. Dan kulit itu cerminan juga kepada makanan yang berkualiti. Okay, selama setengah jam kita bersama, terima kasih untuk anda kongsikan luangkan masa. Yang ingat, jangan paksa, jangan marah ketika kita bad mood, jangan bagi nak makan, sebab bimbang aura negatif itu melekat pada mereka. Sebab kita percaya pada kuasa doa, kuasa dampingan itu, cara kita mendampingi mereka. Yang paling penting, cari makanan yang berkualiti. Banyak sekarang ni, Afiat Synergy banyak produk untuk anda yang bagus-bagus, pada harga yang berpatutan. Kita kadang tak sempat nak cari badam, cari bunga roselle semua, tapi ada dalam makanan yang telah pun dipaketkan khas untuk anda. Okay, makan dengan cinta, makan dengan kasih sayang, makan dengan doa, makan dengan gurauan, makan dengan kebahagiaan, makan dengan usik-musik, makan. Dan bersama ibu bapa ada satu, itulah dia ada diberi amanah tanggungjawab untuk pelbagaikan makanan. Hari ini ikan, esok daging, kemudian ayam. Semoga apa yang anda belajarkan untuk anak-anak sihat diberkati dan diiktiraf sebagai satu pahala ibadah, pahala beri anak makan, pahala kasih sayang, pahala tunaikan amanah berlipat kali ganda. Jadi saya kira semoga terus bersama. Minggu depan kita akan jumpa di topik yang lain pula untuk kita membangkitkan fikiran berkongsi pada malam minggu. Moga-moga ada ruang manfaat dapat kita bawa bersama. Jumpa lagi dalam Hamparan Kata bersama Factory Yahya oleh Afiat Synergy. Jumpa lagi. Assalamualaikum.